Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton setia Ladies on Air. Alhamdulillah hari ini kita boleh dapat bersiaran dengan izin Allah. Siaran terakhir untuk sesi tahun 2014-2015 iaitu dengan tajuk Antara Hati dan Ilahi. Dan panelis jemputan kita pada hari ini ialah Ustazah Salah Wahyu Muhammad Saleh yang berasal daripada Johor Bahru, sekarang menetap di Keramat, Kuala Lumpur. Latar belakang pendidikan beliau adalah Bachelor dalam Usuluddin dan Falsafah, lulusan UKM, Diploma of Education in Islamic Education, UIAM, dan Master in Special Education lulusan Universiti Malaya. Dan Ustazah ialah Naib Ketua Wanita 2 Pertubuhan Ikram Malaysia. Okay, insyaAllah soalan pertama untuk Ustazah. Dalam kehidupan kita, apakah peranan hati dalam mengemudi kehidupan seorang manusia ni? Terima kasih kepada Mazia dan TV Arif kerana sudi menjemput Ustazah untuk bersama dalam sesi Ladies on Air. Jadi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah mulakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hati. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Yang bermaksud, ketahuilah dan sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Dan bila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hari ini kita bercerita, maknanya penutup sesi TV Arif ni ditutup dengan kisah hati. Jadi kalau kita lihat, definisi hati itu adalah, kalau mengikut bahasanya, dia ada dua paling kurang, iaitu tempat perasaan atau tempat memahami akal. Sebagaimana yang kita maklum bahawa peranan hati dalam mengemudikan kehidupan sebagaimana yang ditentukan oleh hadis Rasulullah SAW tadi, ia menentukan sama ada baik atau buruknya kehidupan kita. Berdasarkan definisi Al-Qard tadi, kalau Ustazah sentuh yang pertama iaitu tempat perasaan, maka kita akan bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang hati, di mana di dalam hati itu ada perasaan takut, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 151, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Di sini Allah bercerita tentang adanya perasaan takut di dalam hati manusia. Dan yang kedua, Allah juga bercerita tentang hati yang tenteram, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 126. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Jadi berita gembira adalah untuk mententeramkan hati orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga,
Iaitu di dalam hati itu juga Allah menggambarkan ada penyesalan. Sebagaimana dalam surah yang sama, dalam surah Ali Imran ayat 156. Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Iaitu bagi orang-orang yang kafir, Allah meletakkan, mencampakkan dalam hati mereka, iaitu rasa menyesal. Oleh itu, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Perasaan menyesal akan menimbulkan rasa pentingnya kita bertaubat. Perasaan tenteram akan menyebabkan kita membuat banyak keputusan di dalam keadaan waras. Jadi berdasarkan definisi pertama tadi, al-qalb itu terdapat di dalamnya perasaan-perasaan. Namun, al-qalb juga adalah tempat memahami atau kita panggil akal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinsi wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Bal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Di sini menyatakan bahawa hati ini berperanan seperti akal. Bila hati itu tidak faham, lahum qulubun la yafqahuna biha, maka mereka itu, orang-orang yang memiliki hati ini, akan berada di dalam kesesatan. Dan lebih dahsyat, mereka sesat lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kata mereka ini bukannya sesat sahaja, tetapi lebih teruk daripada binatang. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata hati perlu dikemudikan dengan baik agar kehidupan kita akan ditentukan oleh hati itu sendiri. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita berdoa di dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang sering kita baca, yang sering kita ulang di dalam doa-doa kita apabila kita menamatkan waktu solat kita, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang menjaga hati, orang yang menjaga hati, dan Allah menjaga hati kita setelah Ia telah memberikan hidayah kepada kita. Dan ternyata hati juga banyak mengemudikan kehidupan kita, termasuk untuk mempersatukan manusia, untuk menjadikan manusia itu bersatu juga melalui hati. Ia bukannya dalam bentuk fizikal. Itu yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ternyata apa pun yang kita belanjakan di atas muka bumi ini tak mampu untuk menyatukan hati-hati kita, kecuali Allah yang menyatukan hati-hati ini. Ini ternyata hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati memainkan peranan yang penting dalam mengemudikan kehidupan kita. Hati akan menentukan sesat atau hidayah yang kita miliki. Maka hatilah antara perkara yang penting untuk kita perhatikan di dalam mentarbiah, di dalam kita berjalan dalam kehidupan kita. Jadi Ustazah rasa itu adalah ringkasan dan jawapan. Mudah-mudahan ia menepati apa yang dihajati oleh soalan yang disebut tadi, insyaAllah. Manusia ni ada satu stereotip yang mengatakan bahawa kalau perempuan, dia sangat berkait rapatlah dengan emosi. Manakala lelaki dia macam
agak kurang emosinya, dia lebih banyak rasional. Kalau dalam apa me- membuat satu keputusan kan. Macam mana dalam kehidupan seharian ni emosi boleh bukan mengganggu atau mempengaruhi lah kehidupan seorang wanita. Soalan ni selalunya kita digambarkan orang bercakap tentang wanita ni, emosi ni, soalan ini selalu dibaca dengan konotasi negatif. Betul tak contohnya orang akan cakap biasalah orang perempuan nak datang bulan, ataupun kalau dia dah senior sikit ungkapannya begini, biasalah orang nak menopause kan, jadi emosinya lebih kan. Seolah-olahnya emosi itu hanya milik orang perempuan. Adakah itu maksudnya soalan tadi, Mazia? Macam tu lah. Jadi orang lelaki ni macam takkan beremosi lah, dia akan selalu cool sahaja. Jadi ini adalah pandangan-pandangan yang pada pandangan Ustazah adalah pandangan yang silap. Kerana dia silap tu apabila ia dibaca dengan konotasi negatif lah. Contohnya kalau kita katakan, ingat tak kisah yang kalau kita biasa dengar cerita kisah orang lelaki Bani Israel yang membunuh 99 orang. Ingat tak? Bani Israel orang tu? Kan, yang dibunuh 99 orang, dia jumpa pendeta kan. Lepas tu itu kan. Sebenarnya tak pernah dalam sejarah mengatakan ada orang perempuan yang bunuh 99 orang. Kenapa agaknya orang lelaki ni boleh bunuh 99 orang? Kenapa agaknya? Jadi kalau kita nilai sebenarnya, dia adalah orang yang beremosi tinggi. Betul tak? Maksudnya, dia cepat marah. Marah tu kan sebahagian daripada emosi kan? Maknanya dia kalau orang cakap silap aja, bunuh. Kan? Jadi, maka agak tidak adil apabila kita katakan hanya wanita saja mempunyai emosi yang tinggi. Jadi kalau itulah baca dalam konotasi yang negatif lah. Kalau kita rasa macam orang perempuan, dan orang perempuan pula jadikan itu sebagai alasan. Iaitu alasan bahawa tak apalah, orang lelaki faham kita memang emosional kan. Mungkin itu ayat yang kita guna pakai. Tapi mari kita lihat dulu apa yang diungkapkan. Bagi Ustazah, kita cerita balik tentang kejadian Hawa apabila kita bercerita tentang emosi perempuan. Kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah Nabi, antaranya yang agak terkini adalah kisah-kisah Nabi yang dibaca yang dikarang oleh Amru Khalid. Dia berkata, kenapa dia bercerita satu kisah yang panjang lah. Kita tak mungkin nak cerita kat sini panjang. Kisah macam mana Nabi Adam, kenapa Nabi Adam itu Allah jadikan tak serentak dengan Hawa. Kan? Nabi Adam dululah dijadikan, kemudian Nabi Adam dalam suasana yang dengan penuh kenikmatan syurga, dengan penuh dengan suasana yang harmoni, maknanya ada kita katakan malaikat dan sebagainya, tapi ternyata dia tetap merasakan kekosongan dan kesunyian. Lalu baru Allah ciptakan Hawa. Dan Hawa ini diciptakan seperti biasa orang menggambarkan, Hawa ini diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Selalunya sebahagian besar manusia ataupun orang-orang menggambarkan bengkok ini adalah bengkoknya tingkah laku wanita. Namun mereka lupa yang dimaksudkan bengkok ini adalah, macam mana kita nak cakap kalau dari segi fizikalnya, tulang rusuk yang paling atas tu kan bengkok, dan bengkok ini diperlukan untuk melindungi jantung dan hati dari tekanan dan hentakan yang keras. Ini kalau kita baca buku Amru Khalid, dia terangkanlah kenapa Allah jadikan. Ia bukan kiasan tentang bengkoknya tingkah laku wanita, tetapi ia menggambarkan bahawa wanita memang perlukan kebengkokan tadi
untuk melaksanakan tugas yang sangat penting bagi suami dan anak-anaknya, iaitu emosi yang menyelimuti rumah tangga dan kasih sayang. Bila wanita ini hilang emosi, kita kata okeylah, orang perempuan ni tak boleh emosi sangat, kena rational. Maka kita akan lihat isteri yang dingin. Yelah, kalau dah sama-sama rational, tak ada perasaan, tak ada nangis, tak ada sedih, tak ada gaduh, tak ada marah. Semuanya rational aja. Seolah-olah rumah tangga itu dimiliki oleh dua lelaki. Betul tak? Jadi itu yang kita lihat. Maka suami ni dikata sebenarnya yang paling indah dalam diri seorang wanita ketika dia menggunakan emosi dia. Jadi ini kalau dibaca dengan betul, konotasi tentang emosi. Jadi wanita itu menggunakan perasaannya lebih daripada dia gunakan akal, maka kalau kita lihat, dia akan jadi cantik. Jadi maknanya Ustazah selalu membawa satu analogi, iaitu contohnya kadang-kadang anak-anak kita selalu tanya, kenapa mak garang daripada ayah contohnya kan, bukan garang apa, kadang-kadang mak ni kuat beliti kan, dia susah hatinya lebih, anak balik malam belum pukul berapa dia dah dia dah telefon berkali-kali, dah kat mana dan sebagainya. Lagi kalau anak-anak yang tinggal jauh kan, boleh kata susah hatinya tu berbeza dengan orang lelaki. Ini sebenarnya adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada wanita untuk membezakan dia dengan lelaki. Dan ia bertujuan untuk melindungi anak itu sendiri, keluarga itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita balik kampung, kalau zaman sekarang mungkin ada ke tidak ayam, kata pun paling-paling kucing lah. Tapi kucing sekarang pun kucing yang kadang-kadang tak nampak anaknya kan. Tapi kalau kita balik kampung betul-betul yang ada ayam, cuba tengok mak ayam dengan bapa ayam. Apa bezanya bapa ayam dengan mak ayam? Terutama sekali bila lepas bertelur. Jadi ada satu ketika ada anak-anak kecil yang dia bertanya dengan mak dia, kenapa mak ni garang sangat, emosinya gini. Maka balik kampung, mak dia bawa dia, kebetulan ada mak ayam ni, ada anak ayam kan. Jadi bila geram tengok anak ayam tu kan comel-comel. Jadi apa yang berlaku, anak-anak ni pergi nak tangkap anak ayam tu. Apa jadi kat mak ayam tadi tu? Tentulah mak ayam tadi dia kembangkan sayap dia dan tutup anak dia masuk bawah badan dia. Maka ketika itu analogi yang paling tepat kita katakan bahawa memang penting emosi mak itu, kalau tidak macam mana dia nak jaga anak dia, nak memastikan keselamatan anak dia. Jadi berbanding dengan bapa ayam atau bapa kucing. Bapa kucing lagi kita dengar cerita selalunya, bapa kucing makan anak kucing. Betul tak? Itu sebabnya kalau kita lihat dalam realiti kita hari ini, manusia pun begitu juga. Yang merogol, yang melakukan perkara-perkara yang sumbang, kadang-kadang adalah kita katakan bapa itu sendiri. Jadi ini disebabkan kita katakan bahawa dia sanggup melakukan sedemikian rupa berbanding dengan mak ni emosi dia tinggi, adalah bertujuan menjaga keluarga. Namun apa yang berlaku kalau kita lihat, ada juga kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mungkin Ustazah cerita panjang sikit tentang emosi ni, kerana ternyata kalau kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Talib juga seorang yang cemburu. Kita ingat orang perempuan dia cemburu, orang lelaki pun cemburu. Itu termasuk dalam emosi. Ketika Sayyidina Ali punya cemburunya kepada Fatimah radhiyallahu anha, kerana cintanya sampai dia buat satu syair. Memang lucu sikit syair dia ni, tapi bagus kita dengar. Ketika Ali memegang kayu siwak yang miliknya, yang dimiliki oleh Fatimah, maka Ali berkata, wahai siwak, alangkah bahagianya dirimu, engkau dapat menyentuh
giginya tu maknanya gigi Fatimah, ada kau tak takut padaku? Dia bercakap dengan siwak. Maknanya kayu siwak tu, kayu sugi tu kan. Jadi dia cakap lagi, dia kata, jika aku melihatmu wahai kayu sugi, menyentuhnya lagi, andainya saja engkau bukan kayu, nescaya aku akan membunuhmu. Tidak ada yang dapat mengalahku sesungguhnya sungguh selain dirimu. Jadi itu menunjukkan, kalau kita lihat, wah, sampai mengarang cerita syair tentang cemburunya Sayyidina Ali terhadap kayu siwa ataupun kata kayu sugi yang dipunyai oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi tapi kita tidak pernah pula mengatakan orang lelaki sinonim dengan emosional, kan? Jadi cumanya kita katakan bahawa ini memang anugerah yang Allah beri kepada kita. Malah kalau dari segi perubatan pun, kita ada wanita itu, tujuan wanita itu disediakan hormon estrogen, ya, begitu bunyinya. Maaflah kalau salah sebut. Ia menyebabkan untuk kita melahirkan rasa memang ketidakstabilan berlaku, tapi penting untuk kita melahirkan anak, persediaan untuk menyusukan dan sebagainya. Maka namun yang kadang-kadang menyebabkan emosi ini menjadi negatif kepada wanita bila ia itu melampaui batas atau berlebihan. Atau kita katakan apa sahaja yang baik, asalnya dia akan menjadi tidak baik apabila dia berlebihan. Ya. Jadi maka emosi begitu juga patutnya kita terima, alhamdulillah, Allah bagi kita emosi ini, tapi bagaimana untuk kita menjadikan ia sebagai suatu yang baik. Saya cuba membawa satu analogi, iaitu kalaulah kita nampak kuda dengan orang, siapa yang patut naik kuda? Tentunya yang naik kuda itu orang, bukan maksud Ustazah yang menunggang kuda itu adalah manusia. Agak kelakar apabila kuda itu menunggang manusia. Jadi begitulah emosi juga, kita bukannya ditunggang oleh emosi, tetapi kita menunggang emosi. Ini bermaksud kita mengawal emosi. Jadi bagaimana kita nak mengawal emosi ini? Jadi inilah yang penting kita kawal dengan contohnya bagaimana hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, dia mengatakan la taghdab walakal jannah. Jadi antara emosi yang tidak stabil kita adalah marah. Marah, maka tapi Allah kata senangnya, luar biasanya yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kamu tak marah, dapat syurga. Jadi seolah-olah dia berkata, kamu kawal perasaan kamu, kamu kawal emosi kamu, bagimu syurga. Makanya diajar oleh Rasulullah, kalau kita marah, kita kena buat apa? Dia suruh kita terus sembahyang ke? Dia suruh terus ambil wuduk ke? Tidak. Apa yang diajar oleh Rasulullah? Jika ketika kamu marah, ketika itu kamu berdiri, duduk. Dan kalau kamu duduk, buat apa lepas tu? Mengiring, baring. Mengiring. Kalau tak juga, baru Rasulullah suruh apa? Suruh ambil wuduk dan solat. Jadi ternyata dalam masalah psikologi, kita ni kadang-kadang pula orang tengah marah, kita terus cakap istighfar Maziah contohnya kan. Maziah, istighfar, tengah marah. Tak boleh cakap macam tu dulu. Kita kena ubah dulu dia punya keadaan. Masa lagi marahlah dia. Ni marah-marah ni datang daripada syaitan. Terus dia cakap macam tu, lagi marahlah dia. Kan? Jadi sebabnya diajar oleh Rasulullah. Dia tak suruh cakap daripada syaitan dulu kan. Dia kata apa? Ubah kedudukan kamu. Ni jadi perlu ubah fizikal kita, kedudukan kita tu. Bila dah tenang, barulah kita suruh istighfar. Jadi itu sebabnya mengawal emosi ini satu perkara yang penting untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kalau kita lihat, dan apa satu lagi yang Ustazah perhatikan,
adalah bila kita berhadapan dengan orang yang beremosi. Contohnya ada orang kawan kita lah, datang-datang tengah emosi sangat. Marah. Maka apabila kita berhadapan dengan orang yang beremosi, berikan dia tempoh bertenang. Macamlah yang dilakukan oleh pendeta kepada, Ustazah sekali lagi cerita tentang yang sama, tentang kisah Bani Israel ni tadi. Iaitu yang kenapa pendeta pertama itu dibunuh terus. Setelah dia mengadu, aku nak bertaubat, kemudian dibunuh pendeta yang pertama tu sehingga menjadi 100 orang yang dibunuh. Namun, pendeta yang kedua ni, dia tidak bunuh. Kenapa? Kerana kalau kita lihat step-step yang dilakukan oleh pendeta kedua adalah melalui psikologi. Iaitu, dan dia Islamik. Itu kita katakan bukannya psikologi, tak Islamik kan. Jadi apa yang berlaku ialah dia kata, mari dekat denganku. Maknanya dia dah ubah posisi orang yang buat dosa ni. Daripada jauh, mari datang dekat aku. Mari duduk sebelah aku. Dia sentuh. Kan? Sentuhan. Mungkin kalau kita katakan, kalau kawan kita mengadu dengan kita tengah marah ni, okey, tenangkan, peluk dulu. Jadi oleh itu, dia tidak merespon terus. Kan? Jadi, ini yang berlaku. Kalau kita dalam zaman teknologi pula, bila kita dah terima WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke, jangan cepat menjawab. Jangan cepat melatah. Itu yang dikatakan mengawal emosi. Jadi, maka hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contoh lain yang saya cuba juga nak bawa juga rasanya adalah kisah bagaimana Rasulullah menghadapi isteri-isterinya yang cemburu. Pun berlaku juga. Maknanya semuanya beremosi. Maka dia mengatakan bahawa satu ketika ada cerita yang biasa kita dengar juga, iaitu Rasulullah menerima tetamu kepada salah sebuah rumah madu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu dihidangkan makanan. Jadi Aisyah ni dia nampak Rasulullah menjamu tetamu tu, dia pergi cakap dengan pembantu rumah dia kata apa? Kau pergi dekat hidangan makanan tu, kau tumpahkan, pura-pura terlanggar lah, tumpahkan makanan tu dan gantikan dengan lauk pauk yang aku masak. Jadi sebenarnya dia cemburu dan dia berebut kasih daripada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak adalah marah melenting. Rasulullah tak adalah sebut, orang perempuan ni cemburu sangat dah apa ke. Tak ada. Rasulullah faham. Rasulullah hanya tersenyum melihat ke kita katakan telatah atau perangai tersebut kan. Jadi itu maksud Ustazah, iaitu bukan sahaja orang individu yang beremosi sahaja yang perlu mengawal emosinya, tetapi orang yang berhadapan dengan orang yang emosi juga harus membantu dia agar dia tidak beremosi. Jadi Ustazah akhiri soalan yang kedua ini dengan sebuah kisah yang agak lucu. Ni kisah benar, bukan kisah zaman Rasulullah, bukan kisah zaman sahabat, tapi ada kisah orang biasa. Satu hari dia belajar daripada ustaz dia, belajar tentang inilah la taghdab walakal jannah. Dia belajar hadis ni. Maka ustaz dia cakap, kamu balik rumah, cuba praktiskan hadis ni, la taghdab walakal jannah. Jadi apa yang berlaku bila balik rumah tu, isteri dia, apa kita kata isteri dia pun marah. Bila isteri dia marah, dia diam je. Bila dia tak tahan, dia bangun, masuk bilik. Isteri dia ni biasalah orang perempuan kan. Itu yang kata-kata orang perempuan biasalah tu kan. Dia tak puas hati sebab suami dia tak menjawab apa kemarahan dia tadi. Maka dia ikut suami dia pergi masuk bilik. Suami dia duduk kat tepi katil. Sekali dia marah lagi. Sekali suami dia ni baring. Baring, lepas mengiring. Memang ikut apa yang Rasulullah nasihat Rasulullah tu, sampailah dia berwuduk dan sembahyang. Maka lepas tu isteri dia pelik. Lepas tu dia tanya, kenapa abang pelik hari ni? Dia kata, Jadi dia kata, sebenarnya dia ceritalah. Dia kata apa? Hari ni aku belajar hadis, la taghdab walakal jannah.
yang mesti aku latih diri aku sebenarnya. Jadi isteri dia lepas tu ketawa. Ketawa tu bukan apa, luculah suami dia melaksanakan hadis Rasulullah SAW dan merupakan tazkirah yang baik untuk dia, insya-Allah. Jadi macam gitu. Yang Ustazah rasa boleh panjang sikit tentang soalan yang kedua ni, insya-Allah. Teruskan soalan yang berikutnya. Okay. Saya pun tergelak dengan cerita yang last kali tu. Luculah. Okay, sekiranya daripada soalan yang kedua ni kita boleh buat conclusion sikit lah. Conclusion awal untuk soalan yang kedua ni, yang bahawanya emosi ni bukanlah hanya semata-mata ada pada perempuan sahaja. Lelaki pun ada emosi dia, kan. Dan juga emosi ni ada sangat penting lah. Tak perlulah kiranya perempuan saat dia beremosi, dia kena jadi rasional, menolak 100% emosi dia tu. Sebabnya emosi tu adalah anugerah daripada Allah untuk, macam Ustazah share tadi kan, adalah untuk melindungi kan, dan menyerikan kehidupan. Okay. Soalan yang seterusnya, saya kira soalan yang ketiga lah untuk Ustazah. Kalau dalam hidup kita ni, biasalah hidup ni memang ada ups and downs dia. Kita ada mehnah, ada tribulasi, ada masalah, bersilih ganti dengan kegembiraan dan kesedihan, cubaan dan kesenangan kan. Dan ada orang, bila dia berhadapan dengan suatu masalah tu, dia tersungkur di atas jalan tu sangat lama. Dan dia mengambil masa sangat lama lah untuk bangkit kembali kan. Jadi macam mana kita nak buat berkaitan dengan hati kan, supaya kita ni bila berhadapan dengan masalah, kita tak terduduk dan terbaring dan tersungkur terlalu lama. Sebab kita tahu apabila setiap kali kita jatuh, kita kena bangun kan untuk menghadapi masalah tu. And then bercakap tentang masalah, manusia ni, dan saya kira dari segi psikologinya lah, pernah tengok video, orang kata perempuan ni bila dia ada masalah, dia ada tendensi yang sangat besar untuk dia berkongsi masalah dan menceritakan apa yang rasa sedih dia, rasa kecewa dia, rasa down dia tu dengan kawan dia ke, dengan parents dia, dengan family, siapalah yang dia rapat dan dia rasa macam senang untuk bercerita. Tapi manusia ni, dia boleh jadi, kalau tak ada orang yang mendengar ataupun manusia yang mendengar rintihan dia tu, dia jadi down, dia jadi hilang arah yang macam yang selalunya macam contoh kan, saya contoh ada seorang kawan kan, saya selalu cerita masalah saya dengan dia. Tiba-tiba hari tu dia busy, tak dapat dengar lah cerita saya kan. Saya macam terus macam hilang arah. Padahal kita tahu ada Allah kan tempat kita bergantung kan. Dan macam mana kita nak mendidik hati kita bahawa kita meletakkan pergantungan dan tempat pengaduan yang pertama tu adalah Allah, bukanlah manusia. Tak adalah mengadu kepada manusia yang salah kan. Macam mana? Jadi manusiawi lah soalan Maziah tu. Maknanya biasalah, itulah manusia kan. Itu sebabnya kalau kita lihat sedihnya, kalau kita nak cerita sedih ni, antara orang yang Allah rakamkan dalam Al-Quran yang cukup sedih, orang perempuan lah, dia tak cakap, Ustazah tak ceritakan pasal orang lelaki iaitu orang perempuan adalah Maryam. Di mana kalau kita lihat Maryam ni, kisah dia tu, bagaimana dia terpelihara daripada maksiat, daripada manusia tu sendiri kan. Dia duduk mensucikan diri dia, tiba-tiba Allah uji dengan ujian yang cukup besar. Jadi ketika itu dia bersendiri menghadapi saat-saat getir sebagai seorang ibu tanpa suami, dengan tidak ada pengalaman, tak ada mak yang nak nasihatkan apa patut buat masa mengandung dan sebagainya kan. Sehinggalah Allah rakamkan kesedihan Maryam ini, kesedihan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahawa sedih itu fitrah. Dalam surah Maryam ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya. Kemudian rasa sakit melahirkan
memaksa Maryam bersandar pada pohon tamar. Dan Maryam berkata, jadi cuba kita perhatikan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ungkapan Maryam? Cukup manusiawi dan cukup menggambarkan bahawa manusia itu tidak maksum. Dia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang dilupakan manusia dan tidak diperhatikan. Sebab dia tahu kesannya bila dibersalin ni, mana sakit bersalin, kemudian kita katakan lepas dibersalin anak ni, fitnahnya cukup besar yang harus ditanggung sendiri. Sebagaimana kita faham bahawa Maryam digelar sebagai saudaranya Harun, iaitu menggambarkan bahawa hebatnya kesolehan dia, hebatnya kelembutan yang ada pada Maryam. Maka inilah digambarkan satu keluhan yang luar biasa daripada seorang manusia yang merasakan, maknanya kalau kita pakai bahasa kita lah, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum aku dijadikan ke dan sebagainya kan, dan supaya orang tak ingat aku. Itu satu kesedihan. Cumanya apa yang berlaku adalah dia tidak berlama-lama dengan kesedihan dia. Itu juga dengan kalau kita gambarkan Sayyidina Umar Al-Khattab bila bab sedih ni mungkin tak ada kaitan, tetapi nak menggambarkan Sayyidina Umar sendiri adalah seorang yang kerap menangis. Kerap menangis sehingga dikatakan ada alur air mata, bekas air mata. Kita orang perempuan pun tak ada macam tu kan. Ini menunjukkan Sayyidina Umar juga menangis. Tapi kesedihan dia itu kesedihan yang bertempat dan kesedihan yang wajar dan kesedihan yang disyariatkan. Cumanya kalau yang terbaiklah yang Ustazah boleh ceritakan di sini adalah untuk kita jangan terlalu berlama dengan kesedihan ini. Kita diajar oleh Rasulullah SAW dengan doa yang selalu sebenarnya kita baca, iaitu doa apa? Yang kalau kita baca lepas mayang tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sebagaimana kita maklum, hadis ini ditujukan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Mungkin hadirat juga pernah mendengar kisah ini, iaitu Abu Umamah ni menghadapi permasalahan besar dalam kehidupan dia, iaitu apa yang kita katakan bahawa dia ditimpa hutang, beban hutang. Lalu Rasulullah SAW masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah ni. Jadi Abu Umamah ni berceritalah kepada Rasulullah bahawa dia dilanda kegelisahan, dilanda hutang yang melilitnya. Hadis Rasulullah ini yang mengajar doa ini ada 8 permintaan. Namun kalau kita perhatikan, 6 permintaannya adalah mengubah diri kita. Dan 2 mengubah dalaman diri kita. Dan 2 lagi barulah mengubah luaran. Maka kalau kita ditimpa apa saja masalah, bumi mana tak ditimpa hujan, semua akan kita katakan ada je, tak ada orang tak ada masalah. Ustazah selalu kalau bercerita dengan anak murid Ustazah kata apa, orang kahwin pun masalah, orang ada anak pun ada masalah, orang tak ada anak pun ada masalah, orang yang tak kahwin pun ada masalah. Jadi hidup kita ini memang dinamakan akan sentiasa ada masalah. Namun apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, cuba kita baca doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. 2 penyakit ini, iaitu pertama penyakit gelisah dan sedih ini merupakan penyebab utama orang yang menyerah kepada masalah. Jadi kalau kita nak tahu orang yang
Menyerah pada masalah orang yang kita kata gelisah dan sedih yang berpanjangan. Hati yang gelisah dan sedih akan melihat masalah sebagai masalah. Itu sebabnya kalau kita kata orang ini mempunyai persepsi negatif. Contohnya, ini contoh yang pernah Ustazah bawa untuk orang-orang yang dah biasa juga dengar kuliah Ustazah lah kalau di Malaysia ni, iaitu kalau contohnya kalau kita jalan-jalan ada burung berak sambil terbang tu, burung tu berak dekat atas kita punya tudung, pupuk je tu. Kita akan cakap apa? Kita akan angkat kepala kita akan cakap marah, burung ni apa benda lah, macam-macam lah kita marahkan burung tu. Jarang kita menjadikan perkara itu sebagai positif. Memang susah, betul tak? Kita akan kata mak kita orang kata mau susah lah, macam mana nak cuci lah apa dan sebagainya kan. Tapi cuba kita angkat kepala kita dan kita berkata alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah yang terbang itu burung dan bukan lembu. Kalaulah lembu yang terbang, berapa banyak tahi lembu yang jatuh atas kepala kita, kan? Jadi alhamdulillah burung sikit je kita kena basuh. Jadi kalau lembu, cuba gambarkan tahi lembu banyaknya kan. Jadi itu maksudnya orang yang gelisah, orang yang sedih, dia tidak akan menjadi orang yang positif. Orang yang positif, hidup kita akan sentiasa merasakan masalah. Malah kadang-kadang Ustazah jumpalah kepada beberapa orang, anak murid Ustazah, ayat ni sama, dia akan kata masalahnya Ustazah, dia punya depan dia tu pun dah negatif, masalahnya. Jadi jarang kita kata no problem, walaupun sebenarnya ada problem. Jadi sebenarnya itu lebih kepada melihatkan apabila kita gelisah, dalam hati kita ada kegelisahan, ada kesedihan, maka masalah itu akan menjadi satu perkara yang besar dan kita tidak dapat merungkai permasalahan tersebut. Itu pertama yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, apa doa dia? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Iaitu kita berdoa daripada dua lagi penyakit. Penyakit penyebab utama orang yang menyerah kalah dalam masalah. Iaitu orang yang menyerah kepada masalah ni adalah orang yang lemah, orang yang malas. Malas apa? Malas apa? Malas fikir. Tak betul? Kita selalu cakap, malas lah aku nak fikir. Aku tidur je. Tapi mungkin juga dengan kita tidur, boleh selesaikan masalah, besok pagi fresh, kita boleh. Tapi perungkapan itu malas. Bila malas itu, maka ini adalah dua penyakit yang menyerah kalah kepada masalah dan akhirnya kita tidak suka kepada persaingan. Maka lemah dan malas ini adalah penyebab utama kita gagal. Jadi hidup ini memang persaingan. Kita tak katalah bahawa kalau tak nak bersaing, maka kita katakan bahawa menjadi lumrah, kalah itu biasa. Jadi jangan pernah kita takut dengan perkataan kalah, atau jangan pernah kita takut dalam perkataan salah. Jadi ramai diungkapkan bahawa kita belajar dari kesalahan. Jadi banyaklah dalam hidup Ustazah sendiri, ramai di kalangan kita pun ada masalah. Tapi apa yang kita hadapi adalah jadilah pendengar yang baik dan kemudian kita doakan. Okey, yang ketiga dan ketiga dan keempat, yang ini kelima dan keenam, wa auzubika minal jubni wal bukh, iaitu dua penyakit utama yang kita katakan orang yang tidak mahu memaksimalkan kapasiti atau kemampuan diri. Dia bukan bakhil duit, dia bakhil tenaga. Dia bakhil untuk mengeluarkan potensi diri dia. Dia biarkan diri berpada apa yang ada. Ini biasa. Orang-orang kita yang tak nak compete. Dia kata tak apalah, kalau dalam result saya dapat lulus cukup makan pun dah syukur. Kata bahaya ke kalau kita begitu juga nak dapat syurga? Tak apalah, aku tak dapat syurga yang paling tinggi pun tak apa, aku dapat syurga yang paling bawah. Bahaya tu. Kalau
salah langkah aja jatuh terus ke dalam neraka. Jadi ini sikap-sikap yang tidak perlu ada di dalam diri kita. 6 penyakit itu, iaitu gelisah. Yang kedua sedih. Yang sedih itu maksudnya bukan langsung tak boleh sedih lah, tapi sedih yang melampaui. Dan yang ketiga lemah. Tak boleh menjadi umat Islam yang lemah. Kita tak boleh malas. Malas fikir, malas, semua malas. Yang ke-5 dan ke-6 iaitu sifat yang ada pada kita iaitu pengecut dan bakhil. Setelah 6 sikap ini kita bangkitkan, kita lawan, maka yang ke-7 dan 8 akan settle. Sebab apa Rasulullah kata, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan dia kata ini menyebabkan Abu Umamah telah bersaksi bahawa dia mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dan dia berlapang dada, dia berjumpa jalan untuk keluar daripada permasalahan hutang dan alhamdulillah dia mampu untuk melunaskan hutangnya. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala, kita nilai diri kita yang benar. Kita nilai. Jadi kalau tips itu, boleh sedih tapi jangan lama-lama sangat sedih. Jadi kalau lama-lama sangat, jadi kita sebagai orang-orang yang di sisi, mungkin kita masa tu sibuk, bila kita dah tak sibuk cepat-cepat tanya khabar dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat, pernah ni kata-kata daripada orang biasa, dia berkata Martin Luther King Jr. Dia apabila dia kata, ni ungkapan hikmah dia lah, apabila seseorang itu dipanggil menjadi seorang penyapu, tukang sapu jalan, dia kata sebaik-baiknya ia menyapu jalan seperti Beethoven mengubah muzik dan Shakespeare mengubah puisi. Tak boleh nak gambar kita dia punya analogi tu kan. Tapi dia nak gambarkan, buat tu biar betul. Buat tu biar bersungguh. Kerana dia kata dia mesti menyapu jalan ini sedemikian baiknya sehingga seluruh penghuni syurga dan bumi, mak syurga tu maknanya langit lah, akan tidak berhenti berkata, di sini tinggal seorang penyapu jalan yang hebat, yang buat kerjanya amat baik. Jadi ini yang kita katakan sebagai seorang yang beriman, maka jangan berlama-lama dalam kesedihan. Ia merupakan satu kesalahan, merupakan satu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi Ustazah tidak sempat lagi menjawab satu lagi soalan kan. Soalannya iaitu bagaimana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada ketergantungan kita kepada manusia. Jadi sebenarnya kalau kita katakan sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ulama yang terkenal iaitu Abdul Karim Zaidan, dia kata sejarah jika ia dibaca menjawab banyak perkara. Jadi sebenarnya pada awal tadi Ustazah telah membacakan satu sejarah iaitu bagaimana Maryam meletakkan Allah yang pertama di dalam kehidupan dia, tempat dia mengadu tidak lain dan tidak bukan Allah semata-mata. Mungkin juga anda telah biasa mendengar tentang kisah Asiyah isteri Fir'aun yang dalam Allah rakamkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, iaitu bagaimana di dalam keadaan kesedihan dia berdoa. Dia kata apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najji minal qaumiz zalimin. Dia kata apa? Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Jadi apa yang kita pelajari daripada Asiyah ini adalah ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Asiyah ini dipenjarakan di dalam istana Fir'aun. Di mana kalau kita lihat dia adalah isteri yang disayangi oleh Fir'aun yang tidak dibebaskan walaupun dia duduk dalam kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi dia mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar dibina rumah baginya. Dan di sini juga kita pelajari daripada kisah Asiyah adab seorang isteri yang dizalimi. Jadi kita ni walaupun kita dizalimi teruk mana pun orang, jangan pernah kita mengungkapkan kata-kata yang kasar. Sebabnya dia kata apa? Apa ungkapan dia? Wa najjini min fir'aun. Dia kata apa? Ya Allah, selamatkan aku daripada Fir'aun. Dia tak kutuk Fir'aun tu.
Jadi adab seorang kita katakan isteri ataupun kawan atau sebagainya, dia tak cakap lah musnahkanlah Fir'aun laknatullah, sejahat-jahat manusia, dia lah paling zalim. Tak ada, kita tak sebut macam tu. Ini yang diajar oleh Asia, bagaimana orang-orang yang beriman. Begitu jugalah kalau kita lihat bagaimana Hajar ibunya Ismail alaihi salam, bagaimana ketergantungannya kepada Allah yang kalau kita baca kisah dia luar biasa. Kita kalau hari ni zaman sekarang ni kita dah jadi masalah besar, macam mana suami tinggalkan kita di tempat yang tak ada orang, padang pasir dan tandus, macam-macam. Tapi kesan daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 35 hingga 42, memang semuanya berlaku. Di mana di situlah akhirnya tempat yang makmur yang kita katakan Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada Ustazah, setakat itulah mudah-mudahan ia menjadi sebahagian daripada tips kita, kisah-kisah ini untuk kita meletakkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya. Kalau kita tengok, kalau kita kena ada masalah pun kita kena tengok. Masalah kita ni lebih hebat daripada Maryam diuji ke? Masalah kita ni lebih hebat daripada diuji seperti Asia ke? Kita kena tengok. Masalah aku ni, kalau tidak pun masalah aku ni lebih teruk daripada Hajar ibunya Ismail ke? Jadi bila kita melihat kita diuji, jangan tengok orang yang di bawah, tapi kita tengok ada orang yang diuji lebih hebat daripada itu. Maka insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat, insya-Allah. Begitu ya, jawab, mudah-mudahan ia menjawab soalan Maizah. Tersentuh dengan pengkongsian daripada Ustazah tentang doa yang kalau kita baca maksud hari-hari, insya-Allah hari-hari kita baca. Tapi kadang-kadang most of the time kita hanya biarkan benda tu meniti di bibir, tapi tidaklah kita mendalami dengan hati kan. Sampai kan kita baca setiap hari kan, tapi still kita tak, doa tu tak ada efek pun dalam hati kita kan. Saya memetik kata-kata Umar Al-Khattab kan, dia kata kalau dia tak takut, kalau dia berdoa, dia tak takut kalau Allah tak kabulkan doa dia. So memang Allah, kalau ada seorang hamba dia berdoa kepada dia akan kabulkan kan. Tapi dia takut kalau dia berdoa tapi bukan dengan hati, bukan lahir dari hati. So maksud hari-hari kita baca tu, jangan hanya meniti di bibir kan, so kita hafal, tapi checklah balik memang betul-betul dari hati ke tak kita berdoa kepada Allah kan. Kalau tadi soalan sebelum ni, dia berkisar antara macam kita dengan diri kita kan. Kita macam mana nak mengatasi konflik dalaman dengan diri sendiri kan. Soalan yang second last ni adalah kalau kita hidup alhamdulillah kan, kita bukan hidup dalam gua duduk seorang-seorang, tapi kita hidup dalam satu masyarakat, dalam bersama dengan orang-orang lain dalam bentuk masyarakat kan. So bila ada hubungan dengan manusia ni, biasalah ada salah pendapat, berbeza pendapat, berbeza, tak tahu lah benda yang berbeza tu, kadang-kadang benda yang berbeza tu, ada perbezaan tu menjadikan kita ada yang terasa, kadang-kadang menimbulkan rasa marah, rasa cemburu. Yelah, bermain dengan emosi kan. Tapi alhamdulillah kita ada emosi tu, sebab benda tu manusiawi kan, fitrahnya manusia. Cuma kadang-kadang ada segolongan manusia ni, dia sangat berlebih-lebihan dengan emosi dia terhadap orang yang dia beremosi tu. Kalau dia marah orang tu, memang marah kau-kau, memang setahun aku tak tengok muka dia. Kalau dia cemburu tu, lebih-lebih lah cemburu dia kan. Maksudnya dia emosi tapi berlebih-lebih. So macam mana kita nak tak berlebih-lebihan lah dalam emosi kan, bersederhana kan. Dan soalan yang terakhir, saya bacakan sedikit maksud daripada hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, 3 perkara apabila terdapat pada diri seorang, ia merasai kemanisan iman. Iaitu yang pertama, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia mencintai kepada yang selain Allah dan Rasul. Keduanya, siapa yang bila dia mencintai seorang, dia mencintai kerana seorang itu kerana Allah, bukan kerana tujuan dunia. Yang terakhir, dia benci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maksudnya pada hadis ni,
kita tahu salah satu cara untuk mendapat kemanisan iman adalah kita meletakkan cinta Allah, cinta kepada Allah dan Rasul tu melebihi daripada cinta yang segala-galanya kan pada dunia ni. Cumanya dengan perasaan ni, yalah dunia kan, dunia tu sendiri, kataan dunia tu adalah nikmat yang terendah kan. Cuma manusia ni dia sangatlah devoted kan dengan nikmat dunia. Dia sangatlah nampakkan dunia ni, contohnya kalau dia ada isteri, dia sayang sangat isteri dia, ada parents, kawan ke benda kan, menjadikan cinta dia kepada Allah tu sangat susah. Untuk meletakkan cinta Allah yang paling tertinggi tu sangat susah. Sebab dia nampak benda-benda duniawi ni dulu. So kalau mungkin lah orang kata macam Allah secara zat ni kita tak nampak kan. So macam mana untuk kita mendidik hati kita meletakkan cinta Allah itu yang tertinggi lah Ustazah, so that kita mendapat kemanisan iman tu kan. Jadi Ustazah pun cuba gabungkan dua-dua soalan ni lah ya, insyaAllah. Jadi cumanya bila kita bercakap tentang soalan tadi, iaitu orang yang berlebihan dalam emosi jadi dia kalau marah tu, dia punya istilah, kalau Ustazah selalu cakap ni, kalau marah ni dia akan marah macam ni, aku tak maafkan kau sampai dari dunia akhirat, sampai kau mati, macam tu. Aku tak akan tegur kau sampai masuk lubang cacing, dia macam tu istilah lah kalau bahasa yang agak kasar kan. Biasalah tu, kata macam benci betul, marah-marah betul, cemburu betul kan. Jadi ini sebenarnya berlaku kepada selalunya benda ni berlaku sebab kadang-kadang kita ada rasa-rasa hati. Jadi ini berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika kalau kita lihat di dalam sejarah, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ingat tentang fitnah Aisyah yang berlaku, hadisul ifk ataupun dusta, kita katakan peristiwa dusta tersebut, di mana Abu Bakar yang paling sedih lagi, yang sebarkan fitnah tu adalah antaranya adalah saudara dia sendiri. Di mana bukan sekadar saudara, tetapi Abu Bakar membiaya kehidupan dia. Kalau kita ni lah istilahnya kan, tak kenang jasa, tak kenang budi, nak marah sangat kan. Tapi apa yang dia ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menghilangkan, untuk apa orang kata, tidak berdendam dan tidak terlalu beremosi, bukan sekadar memaafkan, tetapi Abu Bakar telah melakukan, sebelum tu dia mula-mula marah sangat tu, dia kata apa, dia akan tarik, kalau kita kata peruntukan yang dia sentiasa beri kepada saudara dia ni kan. Kalau kita ni istilah zaman sekarang, pepatah kita bagi madu, dia bagi tuba, macam itulah maknanya. Kita beri dia kebaikan, dia bagi kita racun. Tetapi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagaimana maafkan dan tambahkan dengan kebaikan. Maka Abu Bakar terus, ini yang dikatakan orang-orang yang benar-benar ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengar ayat Quran. Ini orang hati-hati yang bersih. Orang hati-hati yang bersih, bila dia dengar je ayat-ayat Al-Quran ni, dia tak tangguh, dia terus buat, dia maafkan, dan dia telah menambah infaknya kepada orang yang bawa fitnah. Luar biasa. Jadi kita kalau kita buat jugalah, kadang-kadang kata, Ustazah saya maafkanlah kawan saya ni, tapi saya tak boleh tengok muka dia, macam tu kan. Itu sikap kita yang susah dalam kata memaafkan. Memaafkan, tetapi itu yang ada pandangan mengatakan beza maaf dengan ampun. Jadi sebab dia kata kalau ampun ni, dia kata sekadar, kalau dalam bahasa kita ni, ampun tu sekadar terima je, okey kita say sorry untuk dia, okey. Tetapi yang dikatakan memaafkan tu, afun karim tu, sifat pemaaf itu adalah dia akan buat lebih baik daripada itu. Jadi ini yang kurang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni kita memperbanyakkan sifat afun karim, iaitu sebab kalau kita bacakan doa di dalam malam Lailatul Qadar kan, antaranya adalah lafaz al-afu, iaitu
yang kita katakan pemaaf tadi. Jadi sebenarnya Ustazah suka nak sebutkan kat sini adalah orang-orang yang emosinya berlebih-lebihan dan sebagainya. Ia menunjukkan tanda hati-hati yang sakit, yang tidak sihat. Jadi dia kata bila dia contohnya antara ciri yang ada pada dia adalah dia tak rasa bersalah pun apabila ia melakukan kelalaian atau dosa. Dia tak rasa pun dia marah berlebihan ke, emosi berlebihan, dia tak rasa pun. Jadi ini yang berlaku. Itu tanda-tanda hati yang sakit. Begitu juga dia benci dan merasa sempit dada dengan apa yang berlaku, sama ada terutama sekali benda kebenaran. Jadi ini juga antara ciri-ciri hati yang sakit, dan ia kita katakan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan hati yang salim, hati-hati yang bersih, maka hati inilah yang kita katakan disebutkan qalbul salim. Jadi Maizah, pada pandangan Ustazah, soalan tadi Ustazah cuma nak mengatakan bahawa untuk menjadikan emosi kita lebih stabil, emosi kita lebih tenang, maka memperbanyakkan bertaubat. Sebab dengan kita memperbanyak bertaubat, insya-Allah hati kita akan menjadi hati-hati yang bersih ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah menggambarkan bahawa kita memohon kepada yang empunya hati agar hati kita ni tak jadi hati-hati yang tadilah, yang emosinya bergelora dan sebagainya. Dan kalau kita ada kawan, maka kita doakan dia, mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemilik hati itu menjadikan hatinya bersih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Tahwilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Jadi sempena Ramadan, sebagaimana kita baca doa kita baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan? Maknanya masa inilah yang paling baik untuk kita doakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, dan sesiapa sahaja yang mempunyai penyakit di dalam hati, apatah lagi kita, iaitu agar Allah terima doa kita agar hati-hati kita ini menjadi bersih untuk pada bulan Ramadan yang akan datang. Begitu juga kita kena banyak memohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam, kerana kita tahu bahawa syaitanlah yang banyak membisikkan. Itu sebabnya kita baca surah An-Nas, kan, yang membisikkan dekat hati kita tu banyak syaitan. Banyak syaitan dan manusia yang berupa syaitan lah. Maknanya itu yang banyak menggoda kita, menggoda hati kita, hingga hati kita tidak menjadi bersih, bersih yang mampu menjadi cermin. Kita bercerita tentang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan satu perkara yang mudah untuk kita jatuh cinta. Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sendiri, dia kata kita memang cinta dunia sebab kita nampak benda dan sebagainya. Ini kita, kalau kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Talib, cerita tentang ikhlas, bagaimana sembahyang kerana Allah, nak khusyuk kan. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata barang siapa yang solatnya khusyuk kerana Allah Subhanahu wa taala, aku hadiahkan kain, kita katakan kain serban dia, kan. Jadi antara yang khusyuk tu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tetapi apabila dia nak bagi salam pertama, apa dalam hati dia kata apa? Dapat aku selendang Rasulullah. Jadi Rasulullah kata apa? Engkau hampir-hampir memiliki selendang ini, tetapi ternyata kau gagal kerana dah khusyuk sembahyang pada awal sampai dekat beri salam, dia gagal. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata memang sukar. Maka kita kena sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencampakkan rasa cinta kita kepada dia. Dan
cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta ini perlu diminta. Namun ada ulama yang mengatakan bahawa analogi tentang cinta ni adalah sama macam mana kita jatuh cinta. Ustaz tak tahulah sama ada sidang pendengar sekalian ni pernah jatuh cinta. Jadi kalau orang jatuh cinta ni, dia kata selalu kita jatuh cinta kepada apa? Jatuh cinta pada, kalau orang lelaki jatuh cinta kerana cantik, ataupun kita jatuh cinta kepada benda. Benda tu kerana apa? Benda tu cantik, ya. Jadi kecantikan. Begitu juga kita kadang-kadang jatuh cinta tu kerana kesempurnaan. Kadang-kadang kita rasa dia dah perfect dah. Kalau kita admire dengan jatuh cinta, orang jatuh cinta kan. Jadi orang jatuh cinta ni, dia nampak kesempurnaan itu sampai dia tak nampak kekurangan yang ada pada orang yang dicintainya tu. Jadi itu sebabnya kalau kita punya istilah orang yang jatuh cinta ni, pualah kita kata, tak, dia handsome, walaupun kita kata, tidak, dia tak handsome. Dia tetap nampak kesempurnaannya. Betul tak? Jadi begitu juga dengan orang yang jatuh cinta ini adalah kerana kehebatan, kerana keagungan orang itu, maka kita akan jatuh cinta, dan kita akan jatuh cinta apabila orang itu banyak memberikan anugerah kepada kita. Maka begitu juga kata ulama, maka kalau kita nak jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus memiliki 4 perkara ini. Iaitu apa? Itu pertama, lihatlah kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamal Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang berada di luar negara, yang banyak musim dan sebagainya, mungkin dia dapat lihat keindahan ciptaan Allah, maka Allah lebih indah daripada ciptaannya itu. Jadi kalau orang kata pada musim, kalau di Jepun musim sakura, kalau mungkin orang di Eropah musim bunga tulip dan sebagainya kan, maka semua nampak cantik dan sebagainya kan. Maka ketika kita kekaguman dengan ciptaan Allah, tentulah Allah itu lebih cantik, maka kita akan jatuh cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang cacat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, jalal ataupun keagungan dan kehebatan Allah. Luar biasa. Kalau kita panjat gunung, kita nampak kehebatan gunung. Allah lebih hebat daripada gunung. Jadi Ustazah tak ada banyak pengalaman lah. Tapi bila Ustazah pergi kadang-kadang tempat yang musim salji dan sebagainya, Ustazah tengok hebatnya pokok ni, pokok-pokok pine yang bertahan, Allah bagi hebatnya pokok tu, macam mana dia boleh bertahan dalam musim sejuk dan sebagainya. Itu kehebatan yang kita nampak. Apatah lagi Allah yang penuh dengan kehebatan. Dan yang akhir sekali, nawal atau diterjemahkan sebagai anugerah. Cuba kita hitung apa anugerah Allah yang kita tak boleh hitung. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besar. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka adakah kita wajar, adakah kita berhak untuk tidak mengatakan tidak cinta kepada dia? Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang-orang yang terbukti cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastinya dia akan banyak menyebut Allah. Macam kita dah jatuh cinta kat seseorang, pasti sebut je nama dia. Itu yang dipanggil orang-orang yang cinta kepada Allah. Tentulah dia tidak berhenti untuk kasratul zikr. Bukan hanya kita menyebut Allah sahaja, tetapi apa saja yang kita lihat, ia adalah sebagai anugerah Allah yang akan kita banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta kita kepada Allah akan terbukti, akan terlihat tanda cintanya apabila kita reda dengan apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan yang ketiga, kita akan merasakan ketakjuban ataupun kekaguman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita akan sanggup berkorban apa saja, iaitu tadhiyah. Jadi kalau manusia pun biasalah,
kalau dia, kita punya istilah berkorban apa sahaja demi cinta kan. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sanggup pergi ke mana. Kalau Ustazah punya ni kata lagu-lagu orang zaman dulu, apa, sayang selasih hamba lurutkan, kerana kasih hamba turutkan. Jadi ada lagu Indonesia tu apa, lautan api sanggup aku renangi, gunung Fuji. Kenapa dia pilih gunung Fuji, Ustazah pun tak tahulah. Dalam seni kata tu pun dia sanggup daki ya. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang dah jatuh cinta ni, dia boleh buat apa saja. Jadi itu sebabnya kadang-kadang ibadah kita tak rasa nikmat, tilawah kita tak rasa nikmat, solat kita tak rasa nikmat. Sebab apa? Sebab kita tak betul-betul cinta. Selalu kita melakukannya hanya rasa tanggungjawab, tidak lebih daripada itu. Jadi itu yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sesungguhnya Allah berkata, daripada manusia itu ada orang yang sanggup korbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sanggup berkorban untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya antara ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, dia akan taat kepada Allah dengan tanpa batasnya. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teringat kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, barang siapa yang disibukkan oleh urusan agamanya, maka Allah mencukupkan baginya dari urusan dunia. Jadi kita jangan pernah takut untuk kita sibuk dalam urusan agama kita, kerana pasti Allah akan cukupkan urusan dunia kita. Begitu juga kata Sayyidina Ali, barang siapa membaguskan batinnya, maka Allah membaguskan lahirnya. Jadi tak perlulah kita rasa macam aku tak cantik, nak pakai fair and lovely ke apa benda-benda lah. Sebenarnya kerana apa? Allah akan mencantikkan kita, membaguskan lahir kita apabila kita bagus pada batin dia. Barang siapa membaguskan hubungannya dengan Allah, maka Allah akan membaguskan hubungannya sesama manusia. Jadi agaknya kalau kita sesama sendiri asyik beremosi, sesama sendiri kita asyik bertekak, ataupun kita kata bertegang urat leher, kalau sesama kita agaknya sentiasa tidak ada perselisih faham atau sentiasa saja ikhtilaf dan sebagainya dan tidak boleh diselesaikan, maka ternyata ini adalah masalah hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah apabila hubungan hati kita dengan Allah selesai, InsyaAllah hubungan kita sesama manusia akan selesai. Itulah kita katakan bahawa orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mata, telinga dan semuanya adalah menjadi pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis 40 yang kerap kita baca. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah rasa setakat tu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mencampakkan rasa cintanya kepada cinta Allah kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah redha kepada kita dan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang dikatakan qalbun salim, man Allah biqalbin salim, iaitu orang-orang yang kembali kepada Allah dalam hati-hatinya yang bersih. Jadi Ramadan tinggal beberapa hari saja lagi akan sampai. Mudah-mudahan kita dapat merebut peluang kecintaan Allah ini dengan berganda-ganda. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk merebut cinta Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. Jadi Ustazah rasa mudah-mudahan apa yang disoal menepati jawapan Ustazah ini dapat menepati, kalau tidak semua pun mungkin sebahagian, dan insyaAllah Ustazah minta maaf jika terdapat apa-apa kekurangan yang ada pada Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah jazakillahu khairan katsira kepada Ustazah Saleh Wahyu yang pengisian yang ada
ada tempat yang menambahkan ilmu kan. Ada tempat yang, ada perkongsian yang insyaAllah lah akan menambahkan apa, rasa dekatnya seorang hamba tu kepada Tuhannya. Saya teringat lah ada seorang ni dia pernah cakap lah, in case lah kan kalau tiba-tiba kita rasa kita marah dekat seorang ni, ataupun tak tahulah, kita rasa macam something, satu perasaan yang tak elok lah terhadap seorang, dan kita berlebih-lebihan dengan perasaan yang tak elok tu. Dia kata try lah, ingat balik, cuba tengok segala kebaikan yang ingat balik semua kebaikan yang dia pernah buat dalam hidup dia, dan cuba bandingkan, cuba tanya diri sendiri, kebaikan diri kita dengan kebaikan orang tu boleh jadi kebaikan yang orang tu pernah buat sepanjang hidup dia. Disebabkan kebaikan tu lah Allah melihat dia lebih mulia daripada kita. Kita pun tak tahu kan apa darjat kita, apa taraf kita di sisi Allah kan. Boleh jadi orang yang kita sedang marah sangat-sangat tu, orang yang kita tak puas hati sangat-sangat tu, pernah ada satu ibadah ataupun satu kebaikan yang dibuat dalam hidup dia, menjadikan darjat dia lebih tinggi di sisi Allah kan, berbanding kita. Sedangkan benda tu kita tak tahu kan. Jadi macam masa tu kata salah satu benda lah yang kita nak pergi kita kan. Dan yang terakhir, insyaAllah semoga perkongsian daripada tim Ladies on Air dan juga dari Ustazah Salawai sendiri dan kesudian merapangkan masa lah kan, menjawab soalan-soalan kami, berkongsi bersama kami. Semoga setiap pendengar yang mendengar perkongsian ini boleh memanfaatkan lah kan, terutamanya dalam bulan Ramadan ni, untuk mencari hati yang hilang, mencari cinta kepada Allah yang mungkin pernah hadir tapi dah hilang, ataupun mungkin tak pernah kunjung tiba. So boleh lah kan berdoa dan mencari di bulan yang mulia ni kan. Dan juga sekali cinta tu something yang sangat best sebenarnya. Kalau orang jatuh cinta kan dia angau kan, tapi sangat rugi lah kalau kita angau dengan sesuatu yang tak kekal kan. Dan sangat bahagia dan indahnya kalau kita jatuh cinta dan angau dengan Tuhan kita sendiri, Tuhan yang maha kekal. Dengan itu kita tangguhkan majlis kita dengan kita untuk slot terakhir yang berdurasi 1 jam pada sesi tahun ni, dengan surah Al-Asr dan tasbih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.